Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pembelajaran kita bagi subjek matematik. Kita jumpa lagi hari ini. Kita ulang balik pembelajaran kita pada minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang ketaksamaan linear. Kita ada belajar dua simbol. Simbol yang pertama kita belajar adalah simbol ini. Apa maksud dia? Maksud dia adalah kurang, kan? Bila simbol macam ni, ini adalah simbol besar ataupun lebih. Hari ni kita nak belajar, nak tahu sama juga, cuma dia ada perbezaan sikit. Dia ada lebih besar daripada atau sama dengan, lebih besar daripada atau sama dengan, dan kurang daripada atau sama dengan. Sekejap. Papan contoh diberi. Papan tanda lalu lintas dalam lajur di sebelah boleh dijumpai di sepanjang lebuh raya. Papan tanda ini memberi peringatan kepada pemandu bahawa laju kenderaan di lebuh raya itu seharusnya tidak melebihi, maksudnya dia tak boleh lebih dengan 110 km per jam. Jika V mewakili laju dalam kilometer per jam, maka V sama dengan 110 dan V kurang. Ini tanda kurang daripada 110. Kedua-dua kesamaan dan ketaksamaan tersebut boleh digabungkan menggunakan simbol kurang daripada atau sama dengan dan ditulis sebagai V adalah ini. Nampak tak bila kita naik kereta dekat highway, kita nampak kan simbol macam ni. Maksudnya kita boleh bawa kereta paling laju adalah 110. Ini adalah paling laju. Paling laju maksudnya bila kita bawa 90 ni kurang daripada 110 lah kilometer per jam. Dia kata maksimum, maksudnya apa-apa kelajuan kita buat T mestilah kena kurang daripada 110 km per jam. Tapi kalau kita nak bawa 110 boleh tak? Boleh. Bila kita kata boleh, maksudnya maksimum kita boleh buat tanda sama dengan di bawah. Dia kata kita boleh menggunakan garis number untuk mewakilkan hubungan ketaksamaan V kurang sama dengan 110 seperti ditunjukkan dalam raja di bawah. Ini ingat tak kita belajar hari tu garis number. Beza nah. Kalau dia kata kurang dan sama dengan, dia buat kurang sama dengan ada garis di bawah, kita punya simbol kita nampak tak titik dia ni penuh, dia akan buat penuh dan dia akan buat ke sini, kan kecil kan, kurang dia akan ke kiri. Pada garis number beginilah dilukis. Bagaimana kita menggunakan garis number untuk mewakilkan laju kenderaan yang tidak mematuhi papan tanda lalu lintas di lebuh raya? Apakah risiko? Kalaulah dia kata andai kata dia buat macam ni. Dia kata kita punya kelajuan tak boleh lebih 110. Tak boleh lebih. Dan kita bagi kelajuan kita adalah 80. Kita boleh buat 80 kurang daripada 110. Pada garis number kita buat 110. Di sini 100 dan di sini 90. Kalau tak ada simbol bawah ni, tak ada simbol yang sama dengan yang ni, kita boleh buat bulat kosong, buat macam ni je. Bila dia kata ada tanda sama dengan di bawah ni, kita kena buat bulat-bulat dan penuhkan number, penuhkan bulatan tu. Bulatan tu fill up lah. Kita tengok contoh seterusnya. Contoh 3. Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari.
Okey. Maksudnya dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam sehari. Paling sikit lah. Paling sikit 9 jam. Maksudnya dia boleh bekerja lebih daripada 9 jam. Sekurangnya paling limit ni maknanya dia boleh bekerja 9 jam dan ke atas. Kita kena buat simbol macam ni dan garis di bawah. Dia kata jika T ialah bilangan jam bekerja sehari, perihalkan ketaksamaan berdasarkan situasi di atas dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Okey, ini ni yang dia buat tanda koma atas ni maksudnya satu ungkapan. Kalau nak tulis kena tulis penuh ayat daripada ni. 9 lebih besar daripada atau sama dengan. Sama dengan berapa? 9 lah. Sama dengan masa dia bekerja. Ini satu ayat yang lengkap dan ini juga satu ayat yang lengkap. Kita kena cerita. Kita tengok jawapan yang diberi. T lebih besar daripada atau sama dengan. Nampak tak? Ni adalah ayat yang lengkap. Dia copy balik daripada ayat yang diberi. Lebih besar daripada atau sama dengan. 9. T ni apa? T ni dah abang dah tadi ni. T ialah bilangan jam bekerja sehari. Okey. Tengok soalan B. Wakilkan ketaksamaan itu dengan garis number. Nak buat garis number. Dan seterusnya terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Maksudnya kita tulis. Dia kata terbitkan ketaksamaan algebra. Maksudnya kita kena buat dia punya simbol. Okey, yang pertama kita buat dulu garis number. Okey, ini garis number. Kan dia dah kata tadi. Lebih besar daripada atau sama dengan. Nampak tak dia buat garis number? Dan pada bulatan yang dia buat simbol ni dan dia penuhkan. Nampak tak dia buat penuh. Bulat tu penuh. Dia tak ada tempat kosong pun. Dia penuhkan. Dan dia buat anak panah ke kanan. Dia bekerja lebih masa. Okey, lepas tu dia kata terbitkan ketaksamaan. Ini yang ketaksamaan ni. T lebih besar atau sama dengan 9. Ni kita kata dia simbol. Okey. Seterusnya, yang ni kesimpulan dia. Jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Ni sifat akas. Sifat akas ni maksudnya sifat yang terbalik lah. Jika A kurang daripada B, maka B besar daripada A. Nampak tak terbalik? A kurang daripada B. Jadinya B besar daripada A. Nampak sifat akas tu ada sifat yang terbalik. Okay, yang kedua, jika A kurang daripada B dan B kurang daripada C, maka A kurang daripada C. Okay, dia kata sifat transitif. Sifat transitif ni maksudnya dia buat ada 3 algebra kat situ. A, B dan C. Dia kata A kurang daripada B dan B kurang daripada C. Maka A kurang daripada C. A kecil daripada B. B kecil daripada C. Jadi A kecil daripada C. Kesimpulannya yang ni. Okey, tengok contoh 4. Tulis sifat akas bagi ketaksamaan 10 kecil daripada 24. Kan saya kata dia sifat akas tu sifat yang terbalik. Jadi 24 besar daripada 10. Ni jawapan dia. Okey. Yang kedua, negatif 4 besar daripada negatif 13. Okey, kalau kita terbalikkan, negatif 13 kecil daripada negatif 4. Okay, soalan B pula. Tulis sifat transitif. Sifat transitif bagi ketaksamaan negatif 5 kecil daripada negatif 1 kecil daripada 9. Jadi nak ambil yang mana? Ambil yang depan, negatif 5 kecil daripada 9. Ambil yang belakang. Jadi dapatlah yang ni. Negatif 5 kurang daripada ataupun kecil daripada 9. Kita ambil kiri, kita ambil kanan. Tengah-tengah tak perlu ambil, tapi kita ambil satu simbol. Simbol yang ni. Okey, faham? Okey, mari kita buat contoh. Okey, contohnya. Jika diberi dekat kamu
Dia suruh kamu buat ni. Bina garis number bagi T besar daripada 10. Ini soalan pertama. Dan soalan nombor 2. T besar sama dengan 10. Okey, jawapan dia macam mana? Jawapan dia begini. Satu garis number. Okey, di sini kita buat number 10. Sorry lah, kita buat number 10 di sini. 10 di sini. 9, 8, 7. Okey, ini anak panah. Okey. Untuk soalan pertama, T besar daripada 10. Okey, mana 10 di sini. Ada anak panah tak bawah ni? Ada tanda sama dengan tak? Tak ada. Jadi dia kata T besar dia, bila dia besar dia akan ke sebelah kanan. Sebelah kanan lah. Ni anak panah kita. Okey, jadi bila tak ada tanda sama dengan di bawah, bulat kita ni bulat yang ada ruang di dalam, ada tanda kosong dekat dalam. Jadi T besar daripada 10. Okey, tengok soalan nombor 2. T besar sama dengan 10. Dia besar juga dan dia sama dengan, dia ada simbol bawah ni kan. Jadi kita kena isikan warna dalam ni. Kita kena penuhkan bulatan tu. Dan dia besar daripada 10. T besar sama dengan 10. Maksudnya nombor 10 tu diambil kira. Tak kira lah 12, 13, 14, 15. Dia besar daripada 10. Okey. Soalan seterusnya. Okey, kalau dia kata dekat kamu, tulis sifat akas bagi negatif 5 kecil daripada 10. Apa sifat akas dia? Sifat akas dia adalah 10 besar daripada negatif 5. Okay, kalau dia kata tulis sifat transitif bagi negatif 1 kecil daripada 1 kecil daripada 10. Jadi jawapan dia apa? Negatif 1 kecil daripada 10. Okey, faham? Hari ni kita belajar 4 ni dulu. Kita belajar yang pertama, kita belajar bina garis number. Okey, bagi untuk besar daripada dan besar daripada sama dengan ataupun kurang daripada dan kurang daripada sama dengan. Dan yang kedua kita belajar sifat akas. Yang ketiga kita belajar sifat transitif. Okey. Okey, untuk hari ni ini dulu kita belajar. Esok kita akan belajar kira bagi ketaksamaan linear. Okey, kita jumpa dalam grup Telegram untuk saya bagi latihan. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.